Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Kuching, Sarawak. Terima kasih diucapkan kepada Urus Dia Minggu Suai Kenal Pelajar Baru PKS bagi sesi ini kerana memberikan ruang kepada kami Jawatankuasai Pembelajaran JTMK PKS untuk menyampaikan taklimat berkaitan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Bagi memulakan sesi taklimat pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian, saya nak kongsikan satu video yang diberi tajuk "Pernah tak kita melihat atau mengalami situasi-situasi seperti ini?" In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone? The Great Depression, passed the, anyone? A tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which, anyone raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. Saya pasti hampir semua daripada kita pernah mengalami situasi pembelajaran dan pengajaran seperti video tadi. Video yang ditayangkan tadi hanya sebagai renungan kita bersama. Yang baik kita jadikan sebagai teladan dan yang buruk kita jadikan sebagai sempadan. Syabas dan tahniah juga kepada para pelajar kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke Politeknik Kuching, Sarawak. Laporan Berita Harian pada November 2020 menyatakan keboleh pasaran graduan dari Kolej Komuniti dan Politeknik Malaysia mencapai tahap 95% setiap tahun. Ini bermaksud potensi kamu semua untuk diterima bekerja setelah bergelar graduan dari Politeknik adalah sangat-sangat cerah. Sebagai pengenalan, nama saya Abdul Aziz Ikhwan bin Abdul Wahab. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Kuching, Sarawak. Dalam masa yang sama, saya juga merupakan sebahagian daripada Jawatankuasa E-Pembelajaran merangkap jurucakap E-Pembelajaran di JTMK PKS. Seterusnya, saya akan memperkenalkan anggota Jawatankuasa E-Pembelajaran JTMK PKS yang perlu kamu tahu. Pertama sekali adalah Tuan Haji Syarafi bin Muhammad Yusof. Beliau adalah Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi E-Pembelajaran Politeknik Kuching, Sarawak. Di sebelahnya adalah Puan Hajah Leni Kolina binti Majalis. Beliau merupakan Ketua Penyelaras dan juga Pegawai E-Pembelajaran Politeknik Kuching, Sarawak. Seterusnya, Puan Adeline Yusnita binti Alias, mantan Pegawai E-Pembelajaran Politeknik dan merupakan mentor kepada Jawatankuasa E-Pembelajaran JTMK. Dan di sebelahnya adalah Madam Tan Fei Yi, kita punya Master Trainer E-Pembelajaran di Politeknik Kuching, Sarawak. Dan akhir sekali, Jawatankuasa ini juga turut dianggotai oleh Puan Nur Iyah Zalina, Madam Kedong Fletcher dan Madam Ambunding yang juga merupakan pakar dan menjadi tempat rujukan pensyarah dan pelajar berkaitan isu-isu E-Pembelajaran di jabatan. Peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa E-Pembelajaran adalah untuk mempromosikan pendekatan E-Pembelajaran kepada semua pelajar, khususnya pelajar-pelajar di JTMK PKS. Bagi tujuan tersebut, kami juga telah membangunkan satu portal E-Pembelajaran PKS yang bertujuan sebagai rujukan dan panduan kepada pelajar dan pensyarah berkaitan apa saja isu dan aktiviti E-Pembelajaran di Politeknik Kuching, Sarawak. Sebelum saya meneruskan taklimat PDPDT, ayuh sama-sama kita tonton satu video berkaitan keperluan pendekatan E-Pembelajaran di Politeknik. Kenapa kita perlukan E-Pembelajaran?
Okey, mari kita lihat definisi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau dalam bahasa ringkasnya, e-pembelajaran atau e-learning. E-pembelajaran adalah sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan menggunakan media ini mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Berikut adalah contoh sebahagian aplikasi yang menyokong pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar pernah menggunakan aplikasi ini dan mungkin juga tidak. Ini adalah video ringkas mengenai kelebihan pendekatan e-pembelajaran berbanding pendekatan pembelajaran secara bersemuka. Untuk pengetahuan semua pelajar, ada dua pendekatan atau mod pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Yang pertama adalah mod pembelajaran segera atau synchronous learning. Dan yang kedua adalah mod pembelajaran tak segera atau asynchronous learning. Pertama sekali kita lihat apa dia pembelajaran segera. Pembelajaran segera adalah pelajar dan pengajar berada di tempat yang sama pada masa yang sama. Contoh pengajaran segera ialah apabila pelajar dan pengajar mengambil bahagian dalam kelas melalui alat persidangan web, ia mewujudkan kelas maya yang membolehkan pelajar bertanya dan guru menjawabnya dengan serta-merta. Berikut adalah contoh aplikasi yang menyokong pembelajaran secara segera. Seterusnya, apa dia pembelajaran secara tak segera? Pembelajaran tak segera adalah pendekatan pembelajaran kendiri dengan interaksi asinkronus dalam aktiviti pembelajaran. Pembelajaran tidak segera memberikan kelebihan seperti kemudahan, fleksibiliti, lebih banyak interaksi dan meneruskan tanggungjawab kehidupan peribadi dan profesional. Dan berikut merupakan contoh aplikasi yang menyokong pembelajaran secara tidak segera. Okey pelajar, sekarang kita masuk ke bahagian utama taklimat saya pada hari ini. Tajuknya adalah Learning Management System CDOS versi 3.5. CDOS adalah singkatan kepada Curriculum Information Document Online System. CDOS dibangunkan oleh bahagian pembangunan dan penilaian kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik. Dan CDOS merupakan satu sistem pengurusan dokumen yang bertindak sebagai platform untuk memudahkan penerbitan kurikulum berkaitan maklumat secara digital untuk pensyarah dan pelajar politeknik. Setiap politeknik mempunyai satu platform e-learning sendiri di dalam CDOS. Contohnya, Politeknik Mukah, pmu.cdos.edu.my. Manakala platform e-learning bagi Politeknik Kuching adalah pks.cdos.edu.my. Dan bermula awal 2020, semua pensyarah dan pelajar PKS diwajibkan menggunakan CDOS versi 3.5. Okay, apa fungsi LMS CDOS? Yang pertama adalah membolehkan pelajar memuat turun nota pembelajaran. Kedua,
menjawab dan menghantar kuis dan tugasan secara online. Ketiga, pelajar juga boleh berinteraksi dengan pensyarah secara online melalui forum dan juga chat yang disediakan. Dan yang keempat, mengulang kaji pelajaran secara online. Seterusnya adalah antaramuka SIDOS. Setiap pelajar PKS akan didaftarkan ke sistem SIDOS pada minggu pertama atau minggu kedua sesi pembelajaran setiap semester. Hampir setiap kursus di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah mempunyai platform di dalam sistem SIDOS. Dan ini merupakan contoh platform bagi kursus DFC 10033, Introduction to Computer System. Apa yang ada di dalam platform ini adalah course outline atau ringkasan silibus yang boleh dimuat turun dari platform SIDOS. Dan kita juga ada setiap nota yang telah dibahagikan mengikut topik-topik dalam silibus. Selain daripada nota kuliah yang berbentuk dokumen, video-video berkaitan silibus semasa juga boleh dicapai melalui SIDOS. Ini merupakan antaramuka forum di mana ianya menjadi tempat perbincangan antara pelajar dan pensyarah. Dan akhir sekali adalah antaramuka kuis atau assessment secara online. Peranan pensyarah dan pelajar adalah sangat penting dalam menjayakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Bagi pihak pensyarah, mereka perlu menyediakan struktur pembelajaran yang sesuai untuk diajar kepada pelajar. Dan sebagai pelajar, kamu perlu cepat menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran secara dalam talian. Pelajar-pelajar perlu melibatkan diri dalam semua aktiviti yang telah dirancang oleh pensyarah di dalam platform SIDOS. Dalam menjayakan PDPDT ini juga, pelajar-pelajar dan pensyarah dikehendaki untuk menggunakan peralatan dan perkhidmatan digital kepunyaan sendiri atau Bring Your Own Device BYOD untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Akhir sekali, dunia digital pada hari ini adalah permulaan kepada masa depan pelajar. Sekiranya kamu tidak menguasai dunia digital, kamu akan ketinggalan dan ditinggalkan sahabat-sahabat kamu yang lain. Kembangkan bakat, tambahkan ilmu. Semoga kamu berjaya meraih diploma dengan jayanya pada 3 tahun akan datang. Sekian daripada saya, Wakil Jawatankuasa E-Pembelajaran JTMK PKS. Terima kasih kepada semua pelajar baharu dan tim Jawatankuasa Majlis Suakenal Pelajar JTMK PKS. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.